Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti yang telah diwajibkan ke atas golongan sebelum kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Shadaqallahul azim. Yang berusaha Tuan Nazir, yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa, seterusnya pimpinan masyarakat, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Pada malam ini insya-Allah kita akan tadabbur beberapa ayat Al-Quran yang selalu kita ulang sepanjang bulan Ramadan. Ayat 183 surah Al-Baqarah. Cuma pada malam ini kita nak fokuskan kepada maksud secara lebih menyeluruh berdasarkan Al-Quran, iaitu ayat la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu semua bertakwa. Kita telah pun banyak disedarkan bahawa tujuan ataupun hasil yang kita harap-harapkan daripada melaksanakan ibadat puasa adalah kita semua menjadi orang yang bertakwa. Ayat berupa harapan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu semua bertakwa, telah diulang-ulang di dalam Al-Quran sebanyak 6 kali. Sebanyak 6 kali. Yang menariknya, 4 kali daripada 6 kali itu terkandung di dalam satu surah, iaitu suratul Baqarah. Jadi ayat berkaitan dengan puasa dalam suratul Baqarah ayat 183, kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan dalam semua surah Al-Baqarah itu menyimpan 4 kali la'allakum tattaqun. Antara cara kita berinteraksi dengan ayat Al-Quran adalah kita perlu memahami sesama-sama ayat itu saling bersahutan antara satu sama lain. Maka bila kita mahu faham kerangka maksud la'allakum tattaqun itu, kita juga perlu melihat la'allakum tattaqun di dalam ayat-ayat yang lain. Jadi kita pergi satu persatu secara ringkas. Yang pertama dalam suratul Baqarah, Allah sebutkan dalam ayat 21. Allah berfirman, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, abdikanlah diri kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu semua.
dan yang telah menciptakan golongan sebelum daripada kamu semua, mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi dari ayat ini dan ayat-ayat seterusnya, tidak keterlaluan untuk kita melihat salah satu komitmen untuk kita menjadi orang yang bertakwa itu adalah kita mesti menjadi orang yang memiliki kesedaran dan celik dengan sejarah pengajaran orang-orang terdahulu. Dalam ayat berkaitan dengan puasa, sebelum Allah katakan la'allakum tattaqun itu, Allah katakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti yang telah diperintahkan ke atas orang-orang terdahulu. Orang-orang Islam terdahulu yang turut diperintahkan ibadat puasa. Begitu juga orang-orang terdahulu itu, kita perlu mengambil pengajaran-pengajaran dari sejarah mereka, sama ada pengajaran kejayaan mereka ataupun pengajaran kegagalan mereka dalam menganut iman. Begitu juga dalam ayat suratul Baqarah sebelum daripada itu yang dibacakan, ayat 21, Allah katakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, wa'budu rabbakum, abdikanlah diri kepada Allah. Menyedari bahawasanya kita ini merupakan hamba Allah yang tidak ada ruang untuk kita protes ataupun kita tidak bersetuju dengan ketetapan-ketetapan Allah. Maka antara yang banyak berlaku dalam sejarah kesesatan penyelewengan manusia sejak daripada dahulu adalah apabila manusia kurang menyedari bahawasanya mereka adalah hamba. Sebaliknya, banyak sejarah bagaimana orang-orang terdahulu mempertikaikan ketetapan-ketetapan Tuhan, mempertikaikan suruhan-suruhan, ataupun membuat pelbagai alasan, ataupun membuat helah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat-sifat itu tidak sama dengan perintah yang Allah katakan kita mesti ada ubudiyah, sifat kehambaan. Maka Allah katakan u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, yang menjadikan kamu dan menjadikan walladzina min qablikum, dan menjadikan orang-orang terdahulu. Ini sekaligus Allah Subhanahu wa taala banyak mengungkit di dalam kisah-kisah ayat Al-Quran betapa banyaknya ketamadunan, peradaban manusia-manusia yang hebat, gagah perkasa. Allah menghancurkan mereka sekaligus. Jadi pengajaran-pengajaran daripada sejarah mereka itu yang menghubungkan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu semua bertakwa. Mudah-mudahan kamu semua bertakwa. Kalau kita kaitkan dengan ayat Al-Quran yang lain, kita turut akan menemui komitmen untuk bertakwa itu mesti sentiasa memerhatikan perkara-perkara yang lepas. Dalam erti kata yang lain, mesti memiliki kesedaran terhadap pengajaran-pengajaran sejarah. Barulah kita mampu mencerap perkara-perkara yang akan datang dengan penuh persediaan. Dalam ayat yang lain Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ini suruhan bertakwa. Bertakwalah kepada Allah dan lihatlah setiap diri yang ada ini, lihatlah apa yang telah berlaku supaya dapat bersedia untuk menghadapi hari esok. Melihat perkara yang telah berlalu itu adalah sejarah, dan daripada sejarah itu dapat memberikan bayangan terhadap realiti-realiti yang akan berlaku kelak. Maka daripada anjuran Al-Quran ini, Allah menyuruh umat Islam supaya bertakwa. Antara maksud takwa itu memiliki daya fikir yang matang dan jangkaan yang panjang, bermodalkan pengetahuan-pengetahuan sejarah. Selepas Allah menyebutkan komitmen tersebut, Allah ulang balik, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah.
bertakwalah kepada Allah. Jadi kalau kita nak jadi orang yang bertakwa ini, kalau kita melihat kerangka Al-Quran secara menyeluruh, kita akan faham orang-orang yang bertakwa itu mestilah orang-orang yang memiliki kesedaran-kesedaran terhadap ibrah, pengajaran-pengajaran sejarah. Dan kalau kita bandingkan masalah umat Islam pada hari ini, sama ada umat Islam tidak memiliki daya fikir yang luas, yang panjang, mengulangi kesilapan-kesilapan generasi terdahulu adalah kerana kurang diterapkan pengajian ataupun pengajaran-pengajaran sejarah dalam kalangan orang-orang Islam. Sedangkan kalau kita katakan Al-Quran ini merupakan kitab yang sangat menggesa kita untuk menjadi umat yang celik sejarah. Jadi ayat 21 surah Al-Baqarah itu Allah menyuruh kita supaya mengukuhkan sifat kehambaan dan mengambil pengajaran daripada golongan terdahulu. Barulah Allah katakan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu semua bertakwa. Baik, tempat yang kedua dalam surah Al-Baqarah juga, dalam ayat 63 Allah katakan wa iz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun juga ni ayat 63 surah Al-Baqarah. Allah katakan, dan ingatlah ketika kami mengikat perjanjian setia dengan kamu semua semasa kami mengangkat gunung Tur Saina di atas kepala kamu. Maka ketika itu kami berkata, berpegang teguhlah kepada Taurat yang telah kami berikan kepada kamu dengan sungguh-sungguh, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya supaya mudah-mudahan kamu bertakwa. Ini cerita sejarah lagi. Tadi Allah suruh supaya melihat sejarah orang terdahulu. Tempat yang kedua, secara langsung Allah mengungkit pengajaran sejarah merujuk kepada kesesatan Bani Israel. Antara peristiwa besar yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran, bukan semata-mata di dalam surah Al-Baqarah, bahkan di dalam ayat surah yang lain, Allah ceritakan betapa Bani Israel ini degil dari mengambil ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Musa dengan kitab baginda, kitab Taurat. Dengan kitab mereka, kitab Taurat. Ini cerita kedegilan Bani Israel ini waktu bila? Setelah Fir'aun tenggelam. Jadi kalau kita boleh faham timeline sejarah Bani Israel ini, waktu Bani Israel berada di Mesir, kan? Mesir, seberang semenanjung Sinai, ketika mereka ditekan oleh Fir'aun, ketika itu mereka okey sahaja dengan Nabi Musa. Kerana waktu itu mereka susah, mereka ditekan, mereka ditindas. Dan ketika itu mereka sangat menginginkan Allah datangkan kepada mereka Nabi yang dapat menyelamatkan mereka. Jadi waktu itulah mereka ditindas oleh Fir'aun, maka Allah utuskan Nabi Musa sebagai penyelamat mereka. Cuma kalau kita imbas sejarah yang lebih panjang, kenapa puak-puak Bani Israel ini dizalimi oleh Fir'aun? Apakah sunatullah tiba-tiba Allah menyeksa satu-satu kaum dengan begitu sahaja tanpa apa-apa alasan? Maka secara latar belakang sejarahnya, asalnya Bani Israel merupakan pendatang di Mesir, pendatang ke Mesir, cuba membina hidupnya setelah tanah asal mereka Baitul Maqdis mengalami kemarau. Apabila mereka menjalani kehidupan di Mesir, mereka membina kekayaan, mereka mengumpul kekayaan. Dari kesenangan-kesenangan itu, Bani Israel lupa terhadap komitmen agama yang mereka anut, iaitu Islam.
Apabila mereka lalai, barulah Allah datangkan kepada mereka Fir'aun yang menzalimi mereka. Ini latar belakang sejarahnya. Maksudnya, seakan-akan kita faham dalam sejarah ini, manusia ni bila senang dia lupa, dia lalai Tuhan, maka kena bagi susah. Apabila Bani Israel ditimpa kesusahan dengan Allah hantar Fir'aun yang zalim menindas mereka, maka waktu itulah baru mereka mengharapkan datangnya Nabi yang membimbing mereka, yang memimpin mereka untuk keluar daripada kezaliman Fir'aun. Jadi PL Bani Israel, perangai-perangai buruk Bani Israel ini terzahir khususnya waktu bila? Setelah Fir'aun tenggelam. Setelah Fir'aun tenggelam. Dalam erti kata yang lain, setelah Bani Israel merdeka dari Fir'aun, maka waktu itulah Bani Israel buat perangai macam-macam. Mereka minta kepada Nabi Musa supaya buatkan berhala. Tak tahan, tengok orang ada berhala, dia pun nak ada berhala juga. Kemudian bila Nabi Musa memerintahkan kepada mereka untuk beriman kepada Allah, mereka letak syarat, kami takkan beriman dengan Allah melainkan kami nampak Allah depan-depan mata kami. Sedangkan mereka dah nampak bukti kekuasaan Allah dalam peristiwa terbelahnya laut. Begitu juga cerita mereka buat alasan tangkap ikan hari Sabtu sampai disumpah jadi kera. Macam-macam perangai Bani Israel. Fasa Bani Israel buat perangai waktu itu sebenarnya waktu mereka berada di Semenanjung Sinai. Antaranya apabila Nabi Musa membawa kitab Taurat, dalam peristiwa Nabi Musa bermunajat 40 hari di Gunung Tur Saina, turun-turun sebahagian besar di kalangan Bani Israel dah kafir, kemudian dipulihkan, kemudian Allah hukum mereka bertaubat dengan saling berbunuhan. Kemudian taubat mereka diterima, siapa yang terbunuh dikira mati syahid, siapa yang tak terbunuh taubat mereka diterima. Kemudian selepas beberapa waktu mereka, apabila ditetapkan kepada mereka amalkan kitab Taurat mereka ni lebih kurang Quran lah macam kita, amalkan Quran, mereka tak nak. Mereka tak nak. Bila mereka tak nak, Allah marah pada mereka. Lantas Allah mengangkat gunung Tur Saina, diapungkan di atas kepala mereka. Siapa pernah pergi Mesir boleh bayang gunung Sinai itu besar, gunung batu. Jadi boleh bayangkan bagaimana Allah mengangkat gunung Tur Saina itu, diapungkan di atas kepala. Lantas Allah mengugut mereka, nak ikut Taurat ke tak nak ikut Taurat? Kalau kita nak ikut Quran ke tak nak ikut Quran? Penegasan begitu. Apabila mereka melihat gunung Tur Saina dah terapung di atas kepala mereka, barulah okey kami ikut. Ini bagaimana kedegilan Bani Israel sampai kena ugut tahap gitu. Maksudnya ajar pun tak makan saman, bagi tazkirah tak makan saman, bagi keterangan berdebat apa semua tak makan sama. Akhir sekali Allah ugut, angkat gunung Tur Saina, diapungkan atas kepala. Barulah okey kami ikut. Jadi kedegilan inilah yang Allah turunkan ayat kepada Nabi SAW untuk menyedarkan kembali puak-puak Yahudi ketika zaman Nabi, supaya mereka menyedari nenek moyang mereka pernah diugut dengan gunung Tur Saina oleh Allah atas kedegilan masing-masing. Maka disebabkan itu Allah katakan, dan ingatlah ketika kami mengikat perjanjian. Perjanjian apa? Perjanjian kamu dah janji nak beriman dengan Quran, kamu dah janji nak beriman dengan Nabi Musa, beriman dengan Taurat. Tetapi apabila sampai masa untuk mengikuti ajaran Taurat, kamu tak nak. Kamu tak nak. Maka ketika itu kami mengangkat gunung Tur Saina di atas kepala kamu. Dan ketika itu Allah berkata, khudhu ma atainakum biquwwah. Berpeganglah dengan apa yang telah kami datangkan kepada kamu. Berpeganglah dengan Taurat dengan quwwah. Bermaksud komitmen untuk berpegang dengan kitab Tuhan ini memerlukan kekuatan, komitmen, kesungguhan.
Dan betapa degilnya Bani Israel, mereka menerima Taurat setelah diugut dengan cara keras seperti itu. Maka daripada pengajaran sejarah itu, Allah Subhanahu wa taala menyatakan la'allakum tattaqun wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun, dan ingatlah sejarah itu, mudah-mudahan kamu semua bertakwa. Sekali lagi, ingatlah sejarah itu, wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ingatlah peristiwa itu, peristiwa kedegilan Fir'aun terhadap kedegilan Bani Israel terhadap Taurat sehingga diugut oleh Allah. Dan sekaligus dalam ayat ini Allah memahamkan kepada kita bahawasanya berpegang dengan ajaran Islam ini memerlukan kesungguhan, memerlukan kekuatan. Khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan ingatlah apa yang telah berlalu, ingatlah peristiwa tersebut, mudah-mudahan kamu semua bertakwa. Ini kita jumpa dalam suratul Baqarah ayat 63. Kemudian la'allakum tattaqun yang ketiga kita jumpa dalam suratul Baqarah ayat 179. Ayat 179 yang menekankan soal orang Islam yang bertakwa ini mesti meyakini undang-undang Tuhan. Allah katakan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Ini sebelum daripada ayat itu Allah katakan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Diwajibkan wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu undang-undang hukum balas, qisas. Dan sekali lagi undang-undang qisas ini turut telah diperintahkan ke atas umat Islam terdahulu dalam kalangan Bani Israel. Dan undang-undang ini terkandung juga di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Hakikat inilah yang telah Allah nyatakan di dalam suratul Maidah. Bagaimana Allah mengungkit, kamu ni puak-puak Yahudi pada asal ni kamu berpegang dengan Taurat. Maksudnya kamu ni asalnya Islam, kamu berpegang dengan Taurat. Dalam Taurat ada undang-undang Islam, undang-undang qisas. Allah katakan wa katabna alaihim anna an-nafsa bin-nafs wal 'aina bil-'ain wal anfa bil-anf wal udhuna bil-udhun was sinna bis-sin wal juruha qisas. Itu Allah ungkit dalam Taurat, ada dalam Injil ada. Iaitu apa? Nyawa balas nyawa, mata balas mata, hidung balas hidung, telinga balas telinga, itu hukuman balas. Itu qisas. Jadi Allah nyatakan puak-puak Yahudi ni mereka buat-buat lupa, mereka cuba memadamkan sejarah. Dalam kitab Taurat ada undang-undang yang sama dengan apa yang telah didatangkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga selepas itu Allah mengungkit dalam Injil pun ada. Yang Allah katakan ahla Injil, wahai ahli Injil, undang-undang itu ada. Maka dalam pertemuan yang lepas, tak silap saya ingat, kenapa dalam banyak-banyak syariat Islam, syariat undang-undang ini seringkali menjadi mangsa persepsi dan salah faham, dan sengaja disalah fahamkan kerana kalaulah seluruh masyarakat dunia sedar dengan cukup jujur membandingkan undang-undang jenayah yang terkandung di dalam Al-Quran dan yang terkandung dalam Taurat, dalam Injil, sama. Ada persamaan, melambangkan Nabi Isa dulu bawa ajaran Islam, Nabi Musa dulu pun bawa ajaran Islam, bukan ajaran Kristian, bukan ajaran Yahudi. Baik, jadi bila Allah katakan wajib melaksanakan qisas itu, akhir sekali dalam suratul Maidah Allah simpulkan afa hukmal jahiliyati yabghun. Apakah hukum jahiliyah itu yang kamu harapkan? Jadi dibahaskan oleh tokoh-tokoh moden sesuai dengan perspektif moden pada hari ini.
Maksud jahiliyah antaranya adalah menyediakan solusi-solusi kehidupan yang mana yang bermasalah itu manusia, kemudian manusia enggan merujuk penyelesaian Tuhan, manusia cuba menjalankan eksperimen penyelesaian versi masing-masing. Itu jahiliyah. Jadi sekaligus maksud jahiliyah ini adalah memilih perundangan selain daripada yang ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis. Jadi la'allakum tattaqun yang ketiga ini membabitkan cerita qisas. Sebab itu akhir sekali Allah katakan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Pada pelaksanaan qisas itu ada jaminan keselamatan nyawa wahai orang-orang yang bijak, ya ulil albab. Bermaksud bila kita sebutkan qisas ini, ia bukan semata-mata ibadat secara ta'abudi, tetapi ia merupakan ibadat yang sangat makul, yang sangat masuk akal, sangat rasional, yang boleh diwacanakan secara rasional, secara logik, kerana Allah menggunakan perkataan ya ulil albab, wahai orang-orang yang memiliki kecerdasan akal yang sehat. Jadi dalam Al-Quran ni dia ada penggunaan yang berbeza-beza. Kadang-kadang Allah gunakan sudur, sadr, iaitu dada. Sudur, sadr, dada ini merujuk kepada elemen emosi, perasaan. Kalau qalb, hati, itu merujuk kepada kecenderungan yang menentukan tindak tanduk intelektual ataupun naluri, kan? Ada kadang-kadang Allah gunakan perkataan aklun, akal, akal yang fungsinya untuk berfikir, dan yang paling dalam banyak-banyak itu adalah lub ataupun jamaknya albab. Jadi dalam Quran ni ada sadrun, ada sudur, ada aklun, ada qalbun, ada fuad, nurani, hati nurani, dan ada lub albab. Jadi bila Allah sebutkan qisas ini ya ulil albab, wahai orang-orang yang memiliki kecerdasan berfikir yang sehat, yang sewajarnya. Jadi tak silap dalam pertemuan-pertemuan yang lepas saya ada sebutkan beberapa hikmah qisas ini yang ternyata jauh lebih adil berbanding pelaksanaan undang-undang yang ada sekarang ini. Baik, jadi Allah kaitkan qisas itu la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu semua bertakwa. Komitmen untuk menjadi orang yang bertakwa itu adalah mendalami, memahami dan menerima hukum Tuhan yang salah satunya dikenali sebagai qisas. Baik. Tempat yang keempat barulah kita berjumpa dengan ayat puasa. Ayat puasa ini dalam makra' yang sama, dalam bahagian yang sama. Tadi qisas itu ayat 179. Ayat puasa pula adalah 4 ayat selepas itu, ayat 183. Allah katakan ya kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Sekali lagi, macam tempat yang pertama tadi, Allah menyuruh kita supaya melihat generasi yang terdahulu, la'allakum tattaqun. Wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum walladzina min qablikum. Kemudian bahagian tempat yang kedua, wazkuru ma fi, ingatlah peristiwa itu, ingat sejarah yang banyak memberi pengajaran. Kemudian dalam ayat berkaitan dengan puasa, Allah mengulangi lagi kepentingan kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti yang telah diperintahkan ke atas orang-orang terdahulu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu semua bertakwa. Jadi kalau kita lihat daripada kesedaran ini, kita akan faham salah satu perkara yang sangat penting adalah kita orang Islam ini mesti menunjukkan perbezaan, sama ada perbezaan syiar, perbezaan budaya hidup, perbezaan cara fikir, berbeza dengan orang-orang lain, agama lain.
Sebagai contoh, kalau kita lihat dari sudut puasa, puak-puak Yahudi pun berpuasa, puak-puak Nasrani pun berpuasa, yang mana secara sejarahnya mereka asalnya Islam. Jadi bila mereka berpuasa, habis kita pun sama puasa, macam mana? Maka disebabkan itu ada hadis Nabi SAW nyatakan, faslu baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalatu sahri. Perbezaan antara puasa kita dan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Kita boleh lihat seberapa banyak contoh-contoh bagaimana Nabi dan para sahabat sangat cermat memastikan kita orang Islam ni tak kelihatan sama dengan orang lain. Tak kelihatan sama dengan orang lain. Begitu juga dalam pensyariatan azan, sahabat cadangkan, bunyikan loceng, cadang tiupkan trompet, cadang nyalakan api sebagai tanda masuknya waktu solat. Nabi reject belaka cadangan itu, kerana Nabi kata kalau begitu nanti nampak macam Yahudi, nampak macam Kristian, nampak macam Majusi. Jadi keprihatinan Nabi terhadap syiar Islam itu memang memahamkan kepada kita jangan kelihatan sama dengan orang lain. Sebagaimana dalam hadis yang lain Nabi katakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka mereka tergolong daripada kaum tersebut. Dan kalau kita panjangkan lagi, antara bentuk zaman fitnah yang melanda umat Islam adalah kesedaran ini semakin lama semakin terhakis. Maka disebabkan itu ada hadis Nabi katakan, kamu akan ikut orang-orang terdahulu. Kamu akan ikut orang-orang terdahulu, shibron bi shibrin wa zira'an bi zira'in. Sedepa demi sedepa, sahasta demi sahasta. Dalam riwayat lain, hadwal qudzati bil qudzah wa hadwan na'li bin na'li. Sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah. Bermaksud kerosakan umat Islam tidak berlaku secara drastik, tetapi berlaku secara beransur-ansur. Sebab itu perlukan hati-hati, warak dalam beragama. Baik. Maka itu empat ayat yang terkandung di dalam suratul Baqarah. Akhir sekali kesimpulannya, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu semua bertakwa. Jadi pentingnya suratul Baqarah, cerita la'allakum tattaqun ni ada 6 kali je dalam Quran. Dalam 6 kali itu 4 kali surah Baqarah conquer. Jadi untuk memahami maksud la'allakum tattaqun dalam ayat puasa itu, kita perlu faham berinteraksi dengan Al-Quran adalah dengan melihat ayat Al-Quran dengan kerangka menyeluruh, dengan mengkaitkan ayat-ayat yang lain. Baik, mudah-mudahan kita semua bertakwa. Allahumma ballagh, Allahumma fashhad. Ya Allah, aku telah sampaikan, ya Allah saksikan apa yang telah aku sampaikan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.